Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Wak Asri sini dan ini adalah channel Wak Vips. Jadi beberapa minggu yang lalu aku ada buat unboxing berkenaan dengan Pulse AIO Mini. Ni Pulse AIO Mini ya. Ni bukan Pulse AIO 0.5. Dan aku juga dah cover berkenaan dengan RBA dia, iaitu Vessel 2, Vessel 2. Jadi kali ni aku nak terus saja kepada coiling, pasang coil dan pasang kapas pada RBA Vessel 2 ini. Okey, jadi RBA Vessel 2 ni boleh dipasangkan di tank dia sendiri macam ni, dan juga boleh dicabut tank dia ni, dipisahkan untuk korang pasang di standard punya boro tank. Tapi kali ni aku nak pakai dia punya tank dia sendirilah. Dan keluarkan dulu airflow dia punya ni, keluarkan dulu dia punya benda-benda ni. Pisah-pisahkan dulu sebab kita nak pakai yang ini, nak ambil ini, dia punya deck. Dan dia memang ada bagi satu 510 adapter yang kita perlu pasangkan, barulah kita boleh pacakkan dia dekat mod ataupun om tab. Dan ni aku pacakkan terus di Pulse AIO Mini menggunakan 510 adapter dari Ambition Mods. Memang tak menyala lah kan, check atomizer. Ni bahagian deck. Dan kita tengok bahagian Vessel 2 punya airflow ni honeycomb. Dia ada banyak lubang-lubang ni. Dan dalam dunia boro rasanya tak banyak kot RBA yang ada features macam ni. So, ambil coil, dan di sini sudah tentulah coil yang digunakan adalah coil Waklu. Coil Waklu, dan ini adalah baby alien. So, ini coil Waklu kita kena sebab dia perlu ingat ni ni. So, dia jenis kemasukan dia ni nanti macam ni. Tapi disebabkan deck dia ni postless, tidak memiliki tiang, jadi kita kena bengkokkan coil ni. Kaki dia ni kan ni sekarang ni terkangkang. So biasanya aku akan buat macam ni je lah, manual je, pakai jari, pakai kuku, dah settle. Nak pening kepala lah benda ni, nak pakai hak masing-masing lah. Kalau korang nak pakai plier ke apa ke, tu cara masing-masing, tapi aku lebih suka gini lah. Dan kemudian dalam kotak Pulse AIO Mini tu memang dia ada bagi sekali ni coil measurement tool, sebuah alat untuk mengira ketinggian coil. Dan aku tengok dalam ni ada segitiga ditandakan kepada nombor 7. Tapi setelah aku cuba beberapa kombinasi, dia untuk aku punya kegunaan, aku tak guna nombor 7 tu. Nombor 7 tu macam tinggi sangat. Aku lebih suka coil yang lebih rendah. So aku masukkan ini coil di sini. Macam ni ya guys. So ni nombor 7, ni nombor 6. Aku masukkan di tempat lubang nombor 6. Terpulang kau nak letak nombor 4 ke, nombor 8 ke, nombor 10, itu hak masing-masing. Tak ada siapa nak marah. So kat bawah ni kaki coil dia terkeluar tu kan. So kita potong lah. Potong habis-habisan, jadi dia tidak meninggalkan apa-apa peninggalan lah. Tak meninggalkan apa-apa harta karun. Jadi macam tu So yang inilah baru kita dah siap dia punya proses sebelum kita pacakkan dia dekat coil. So untuk proses seterusnya kita zoom dulu. Okay, nampak. Jadi deck untuk Vessel 2 ni dia memang macam ni lah. Dia ada 4 skru 1, 2, 3, 4. Dan kita tengok coil kita ni kan, maknanya dia akan masuk sini dan dia akan bersilang kat sini kan. Kita longgarkan lah mana-mana yang patut dilonggarkan tu.
boleh gunakan Allen key yang dibagi dalam kotak, dan juga boleh gunakan tool-tool korang yang lain. Kalau memang korang kaki rebuild kan, kaki buat coil, kaki pasang coil sendiri, kau boleh je guna tool sedia ada. Sebab dalam kotak pun dia memang bagi tool untuk buka screwdriver ni, untuk longgarkan screwdriver ni. Dan ini coil kita pacakkan je. So tengok size dia macam ni kan. So kangkangkanlah sikit. Ni kita boleh pegang coil ni, kaki coil ni, dan kan ni rapat kan. So kangkangkan sikit macam tu supaya dia masuk. Boleh kan? Okay. So lepas tu tinggal masukkan je lah dekat lubang dia tu. Ni barang buat depan kamera macam ni lah guys, minta maaf. So sebelah sana dah masuk, ini dah masuk, sebelah sana pula yang belum masuk. Adjust sampai dia masuk kaki dia tu. Yes. So kita kurang lebih ginilah kejadian dia apabila kaki coil dah dimasukkan tapi belum diletakkan lagi skrunya. Jadi letakkanlah skru di sebelah satu dulu, di sebelah bahagian dulu, barulah letakkan skru di bahagian yang satu lagi. Okay, jadi kemudian barulah kita positioning coil ni, nak tinggi, nak rendah, nak apa tu semua kita rasa masing-masing. Dan kita tengok kedudukan dia benar-benar di tengah guys, di tengah dan di dalam alo, kawasan alo dia tu. Maknanya dia masih lagi di dalam kawasan ini. Okay. Okay, ini dari segi positioning, nampak? Itu sebenarnya kita kena tengok juga, kena. Sebab tu kalau tengok dia punya top cap ni, dia memang buat dia punya dome ni kan, kawasan dalam dia tu dome, sebab untuk memberi ruang kepada coil ni kalau kau nak set up dia tinggi kan, macam ni kan. Nampak tak ada kena dengan mana-mana? Tak ada kan. So ni yang penting, bahagian dome ni meninggi, sebab dia tak nak touching coil kalau kita set up coil tu tinggi. Check dan ketatkan lagi tak nak ada skru yang longgar-longgar lah. Okay, nice. Gini so keadaan dia begini. Ya, masih di tengah. Dan inilah yang position yang pada aku okey lah. Sepulang kalau korang nak, macam aku katakan tadi, kalau korang nak lagi tinggi, potong kaki coil tu lagi panjang kan. Masa potong proses pemotongan tadi, masa guna benda ni tadi. Okey, ketinggian ini adalah paras nombor 6. Kalau letak pada nombor 7, dia lagi tinggi coil dia. So aku lebih suka rendah sikit. Sebab aku tak berapa nak cari throat heat. Aku kalau setting untuk coil untuk RBA ke boro ke apa ke, aku nak cari flavoring Okay, nice. Tu keadaannya. Okay guys, jadi setelah kita pasang coil, kita perlu priming, panaskan coil ni.
sebelum kita masukkan kapas. Jadi tembak pada 15 watt saja. Pelan-pelan guys, ini barang memang kena sabar, jangan tergesa-gesa, jangan nak cepat, dan jangan terus tembak pada watt-watt yang lebih tinggi. Perlahan. Di samping kita nak panaskan coil, kita nak make sure yang coil ni membakar dengan rata. At the same time, kita juga nak cari hotspot kawasan-kawasan yang tidak terbakar dengan baik, membakar dengan cantik. Yang tengahnya dah glowing, dan kita naikkan ke 30 watt. Okay, cukup. Sekarang kita nak masukkan kapas, dan seperti biasa guys, memang aku tak pakai kapas lain lah. My favorite button of all time adalah Kendo Gold. Dia memanglah Kendo ni ada pelbagai ceritanya. Tak apa, itu banyak kali dah aku ulang kan cerita pasal Kendo ni kan. Masing-masing yalah, kita rasa kapas masing-masing tu ada cerita yang tersendiri, tapi aku memang memilih Kendo Gold because aku rasa aku suka rasa pengeluaran rasa dia, dan aku suka dia mampu memegang flavor tu, pegang lama, dengan syarat setup betul lah. Kalau setup tak betul memang tak dapat lah. Okay, sekarang ni aku tak tahu korang dengar ke tidak. Dekat luar sekarang ni hujan guys. Hopefully tak kacau lah. Tak kacau pengeluaran sound, rakaman sound yang aku buat untuk video ni lah. So untuk teknik pengkapasan ni pun, yalah, korang kena selalu buat lah. Kalau baru-baru nak belajar, kena banyak tengok video, banyak study sini, study sana because ini barang kalau buat sekali tak jadi, lepas tu give up, memang tak syok korang kena berkorbankan masa, korbankan masa untuk mencari tune, teknik pengkapasan yang sesuai dengan vaping style korang. Jadi untuk potong ni memang kena ikut dinding je, tak payah nak pening-pening kepala, ikut je dinding RBA Basel 2 ni, ikut je dinding dia yang tu, potong. Dan fluffy kan lah macam biasa, tak payah terlalu fluffy sangat, fluffy sikit-sikit je, gebukan sikit-sikit, dan kemudian barulah tuck in kan, tuck in kan dekat kawasan channel dia tu memang ada yang tu, nampak tak? Kat dalam ni memang ada kawasan untuk tuck in kan cotton. So gunalah apa teknik pun, yang penting dia masuk. Again, ini adalah kesabaran tu sangat-sangat penting. Tak payah nak tekan-tekan sangat naik, letakkan aja. Kau kena just nice put dia. Tak payah kau tekan-tekan gitu sampai dia kemek. Benda tu semua akan efek jangka hayat, dan juga cara dia wicking cara dia akan sedut tarik liquid nanti. Lagi sekali, video ni mungkin panjang, jadi maaf, korang boleh skip kalau korang tak nak tengok bahagian pengkapasan ni, itu hak masing-masing. Tapi memang inilah dia kerja seorang vapor yang lebih suka guna RBA, lebih suka guna coil berbanding menggunakan OCC. Itu kenikmatan masing-masing.
kita rasa masing-masing boleh nak pakai OCC kalau korang memang tak nak pakai RBA, tapi kenikmatannya lain kepuasan dia lain, flavoring yang kita dapat tu lain kalau kita pakai OCC. Dan pada aku menggunakan RBA, menggunakan kapas, menggunakan Kendo Gold, menggunakan coil Waklu ni lebih nikmat. Liquid apa? Ambil kau liquid ni madu kau bro Baim Baim Cikong punya produk. So titikkan kapas pula, titikkan liquid dekat atas kapas dan juga dekat atas coil Make sure liquid tu memang membasahi betul-betul keseluruhan kapas kendo yang kita letak tu, sebab kita nak pastikan dia boleh wick, dia boleh menjalani proses wicking tu. Dan dekat lubang ni aku macam biasanya aku akan letaklah sikit, jadi dia macam satu training untuk kapas tu, untuk dia sedut liquid dari luar. Sebab untuk vessel 2 ni, kau tengok top cap dia ni ni top cap dia gini bila kita pasang top cap ni, wicking slot dia kat sini tau. So liquid akan masuk kat sini, kapas akan sedut kat sini, bukan di bawah ataupun di depan, dia ikut tepi. So that's why korang kena faham yang itu supaya betul cara wicking korang. Sekarang ni aku tembak pada 30 watt wattage 30, ohm dia 0.38. Kita tengok. Syahdu syahdu betul kalau pakai madu kau ni, dia punya meletak dia tu kan. So pasang lah ni barang panas ni. Pasang ni sebab kita nak buka. Jadi kita dah sediakan body pulse AIO tadi yang ada 510 connector dari emission mouse tadi, kita keluarkan. Alamak, lupa dah nak. Boleh fire ke tidak? Tak apalah, lain kali. So kita terus pasangkan aja dekat dia punya tapak pasangkan macam ni, betul-betul masuk dengan air flow kat bawah ni. Kalau kau nak pakai boleh pakai, kalau tak nak pakai kau just cabut je. Aku buat masa ni aku rasa aku tak nak pakai sebab ni aksesori tambahan sebenarnya. Kalau kau jenis suka control air flow kau boleh pakai lah. Aku tak pakai So yang ini, dan terus saja kita ambil tank dia, arah mana pun sama boleh, tak kisah. Macam ni boleh dan macam ni pun boleh. So terus masukkan. So dah siap ini sekarang ni dah siap, dan kita boleh terus try dalam Pulse AIO Mini ataupun mana-mana boro device korang. Flash nut, kasih ketat flash nut. Tengok masuk ohm dia dapat 0.33, aku tembak pada 30 watt. Tengok boleh isi liquid. Sebenarnya madu kau botol dia tak macam ni ni botol yang aku dah tukar. Botol asal dia botol kaca menggunakan pipet. Aku tak suka botol macam tu, leceh, kena pakai dua tangan lah aku lah. So botol, sekarang kita tengok pembakaran kau dengar sendiri. Sedap madu kau ni. Memang terasa dia punya madu, terasa dia punya tobacco.
Dan wicking ni, yalah, makin lama kau guna kau makin tahu lah kan. Sekarang ni baru lepas wicking, baru lepas pasang, so performance dia macam mana yang sebenarnya kita pun tak dapat oleh kapas Okay, tadi dah ada bubble, maknanya okay, tak ada masalah. Dan kau nak tahu leaking ke tidak, kau kena pakai. Sebab kalau leaking, pastinya akan meleleh dekat kawasan ini. Buat masa sekarang ni tak ada tak nampak tanda-tanda dia meleleh. So, itulah dia tadi guys Harap maaf kalau sekiranya video ni panjang. Ini adalah video coil pengkoilan dan pengkapasan dalam Pulse AIO Mini menggunakan RBA Pulse AIO Mini yang dikenali dengan nama Vessel 2 dan menggunakan coil Waklu serta menggunakan kapas Kendo Gold Edition. So mari kita saksikan. Okay. Kalau sedut pula macam mana?